Okay guys, terima kasih. Welcome to the channel. Aku Aizin Qayyum daripada AQ Channel. Okay, so hari ni kita nak bincang iPhone 12, iPhone 11. Yang mana lagi bagus, yang mana lagi berbaloi. Okay, so video ni aku buat tujuan untuk korang mana-mana yang masih belum upgrade kepada iPhone 12 ataupun ke iPhone 11, ataupun sekarang ni tengah pakai iPhone 11 yang tengah berfikir nak upgrade ke tak nak pergi ke iPhone 12. Jadi ini adalah videonya supaya korang boleh tahu perbezaan dia macam mana. Untuk korang yang baru datang ke sini, ni channel aku Aizin Qayyum. Jangan lupa subscribe, like, share video, buatlah apa yang patut. Okey, mula-mula kita tengok pada tanda harga, price dia orang. So price untuk iPhone 11 sekarang, untuk iPhone 11 64GB, ianya bermula dengan RM2899, kemudian 128GB dengan RM3099, dan kemudian 256GB dengan RM3599. Okey, kemudian untuk iPhone 12 pula, iPhone 12 sama juga, iaitu 64GB dengan bermula harga RM3899, kemudian 128GB 4099, dan kemudian 256GB RM4599. Jadi tahulah iPhone 12 dengan harganya ialah lebih mahal berbanding dengan iPhone 11, kerana iPhone 12 ni adalah lebih baru berbanding iPhone 11. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada pilihan color yang ada pada iPhone 11. Okey, so pada color iPhone 11 terdapat color putih, hitam, kuning, hijau yang menjadi kegilaan ramai, purple serta warna merah ataupun red product. Kemudian untuk iPhone 12 terdapat color putih, hitam, merah, hijau, ini color hijau, serta biru Pacific Blue. Jadi pada iPhone 11 ni ada 6 color, manakala pada iPhone 12 ada 5 color. Okey, sekarang kita pergi kepada material dan binaan kedua-dua telefon ini. So kedua-dua telefon ini menggunakan aluminium chassis. Tepi ini adalah aluminium dan masing-masing mempunyai glass back dengan material yang berkilat, so glossy lah. Jadi ini bermakna telefon ini adalah senang untuk melekatkan cap jari anda, meninggalkan cap jari anda. Ianya terutama akan lebih nampak sekiranya anda menggunakan telefon yang berwarna gelap. Kemudian perbezaan yang ketara yang Apple sangat bangga-banggakan pada tahun ini ialah pada tahun ini Apple pada iPhone 12 menggunakan glass yang dipanggil ceramic shield. Ianya dikatakan mempunyai 4 kali ketahanan jatuh, dan ianya juga telah terbukti dalam banyak video online. Memang betul ceramic shield pada tahun ini adalah memang betul-betul lebih tahan berbanding apa glass LCD yang screen LCD yang ada pada iPhone 11. Kemudian dari segi design screen pula, pada iPhone 11 kalau kita tengok ni, dia punya screen ni adalah lebih curving sedikit, menimbul sedikit. Okey, ada sedikit menimbul lah. Maknanya kalau jatuh iPhone 11 ni adalah lebih mempunyai chances untuk lebih pecah lah. Okey, kemudian untuk iPhone 12 pula, so dia punya screennya adalah rata. Memang betul-betul terus rata dengan dia punya body phone ini. Okey, kalau tengok menimbul ni pun disebabkan aku menggunakan tempered glass. Okey, kalau kita tengok dekat bawah ni, belah bawah ni ada charging port. Macam biasalah charging port, dari sini ada speaker. Dekat sini kalau tengok design dia tak samalah. Yang bawah ni dekat sini ada 3 je lubang. Yang sini dia ada lebih lubang. So itu something yang kalau siapa yang tak boleh tengok, yang tak simetri. Ni so iPhone 12 kita tahulah dia tak simetri. Dekat belah tepi ni, di sini tempat memasukkan SIM card untuk iPhone 11. Okey. So di sini adanya power button. Di atas tiada apa dekat iPhone 11, tetapi di kat iPhone 12 adanya antenna line. So di sini adanya volume up dan down button, sama juga ada volume mute switch button. Dan di belah sini, belah kiri telefon ni, adanya tempat masuk SIM card di iPhone 12.
Kemudian kita tengok kat belakang, kedua-dua telefon ni mempunyai dua kamera. Kita akan pergi bincang tentang kamera ni lebih lanjut pada bahagian kamera nanti. Okey, kemudian kita akan pergi kepada saiz dan berat dia. So untuk iPhone 11, ketinggian phone ni adalah 150.9 mm, kemudian lebarnya 75.7 dan tebalnya adalah 8.3 mm. So berat ni adalah 194 gram, 194 gram. Manakala untuk iPhone 12, ketinggian dia adalah 146.7 mm dan lebarnya ialah 71.5 mm dan ketebalan dia adalah 7.4 mm. So untuk iPhone 12 ialah 162 gram. Jadi perbezaannya lebih kurang ketara jugalah bahawa iPhone 12 adalah lebih ringan berbanding iPhone 11. Kalau kita tengok design di sebelah tepi ni pula, kalau kita boleh nampak, so design dekat tepi ni iPhone 11 adalah mempunyai design yang melengkung. Okey, design yang melengkung. Manakala iPhone 12 lebih kurang sama dengan seperti mana iPhone yang terdahulu, yang mula-mula dulu, iaitu iPhone 4, iPhone 5s. Dianya punya design adalah flat. Jadi dari segi pendapat saya, iPhone 12 dan iPhone 11 ni sebenarnya iPhone 11 ni lebih senang pegang, tetapi dia kalau pegang lama-lama dia macam sakit sikit sebab bila dia punya design ni adalah berbentuk flat. So di sini ada tajam sikit lah. Tapi untuk iPhone 11, dia orang punya design ni melengkung, jadi bila kita pegang lama-lama pun, pegang kuat-kuat pun, tidaklah terasa sakit pada jari. Okey, so untuk skrin, iPhone 12 menggunakan Liquid Retina HD display, manakala untuk iPhone 12 ianya menggunakan Super Retina XDR display. Dan kedua-dua saiz skrin ini adalah 6.1 inches, 6.1 inches. Tetapi yang membezakan yang ketara sekali ialah iPhone 11 menggunakan teknologi LCD, manakala untuk iPhone 12 menggunakan teknologi OLED. Okey, jadi di sini senang cerita OLED ni adalah lebih cantik. OLED lebih cantik, LCD ni kurang cantik. Tetapi iPhone 11 menggunakan LCD yang tercantik sekali dalam mana-mana LCD yang digunakan dalam mana-mana smartphone. Itu adalah pendapat akulah. Dan ianya mungkin kalau kita tanya pada ramai pengguna, mungkin boleh bersetuju. Kalau tengok sekali imbas pun mungkin tak boleh nak beza sama ada mana satu OLED, mana satu LCD, melainkan orang tu memang betul-betul tahu tentang telefon. Untuk iPhone 12 ianya support HDR display, untuk iPhone 11 ianya tiada support untuk HDR display. Okey, untuk iPhone 11 ini mempunyai 1792 x 828 pixel resolution, atau pixel density-nya ialah 326 ppi, pixel per inch. Manakala untuk iPhone 12 ianya mempunyai resolusi yang lebih tinggi, iaitu 2532 x 1170 pixel resolution dengan pixel per inch-nya iaitu 460 ppi. So jadi untuk kedua-dua telefon ini ianya mempunyai True Tone display, white color display dan haptic touch. Kedua-dua telefon ini mempunyai max brightness 625 nit. Tetapi sekiranya iPhone 12 ini memainkan konten yang mempunyai HDR, ianya mampu untuk menaikkan brightnessnya sehingga 1200 max brightness. Okey, so untuk speaker pula, telefon ni mempunyai dua speaker, satu di atas, satu di bawah, iaitu stereo speaker. So bagi aku kedua-dua performance speaker ni adalah lebih kurang sama, tetapi aku rasa iPhone 12 adalah sikit kuat. Okey, kita akan cuba untuk dulu iPhone 11 ya. Yang model aku sekarang ni ada dual SIM dan ada boleh masuk SD card. Untuk performance pula, bila pakai flagship punya spek ni, aku tak ada masalah langsung dengan apa-apa yang aku letak dekat iPhone ni yang aku pakai. Okey, sekarang kita cuba pula pada iPhone 12. Sangat dengan
design phone ni. Unik kepada Sony saja design yang macam ni, yang panjang skrin ni. So kalau pakai phone yang panjang ni, narrow macam ni, orang tahu ni Sony yang typical tahun 2020 punya specs. Phone ni ada Snapdragon 865. Okay, so untuk bateri pula, iPhone 11 mempunyai bateri yang lebih tinggi berbanding iPhone 12. iPhone 11 ada 3110 mAh bateri, manakala untuk iPhone 12 mempunyai 2815 mAh bateri. Okey. So, untuk dari segi ketahanannya, Apple mengatakan kedua-dua ini mampu bertahan selama 17 jam untuk video playback. Tetapi atas pengalaman aku, kita bukan nak tengok video sampai 17 jam kan. Jadi pengalaman aku untuk iPhone 12 ni, aku dapat pakai sampai 6 jam screen on time dia. Dan atas pengalaman aku dahulu waktu aku pakai iPhone 11 tu, dapatan aku pun lebih kurang sama sahaja dengan iPhone 12. Jadi aku merasakan untuk sesiapa pembeli yang memikirkan tentang iPhone 12 dan iPhone 11 punya bateri ni, kedua-duanya adalah lebih kurang sama. Okey, tetapi ada kelainannya untuk iPhone 12 pada tahun ini. Apple telah memperkenalkan sejenis charging, iaitu dipanggil MagSafe charging. Okey, itu teknologi sebenarnya teknologi wireless charging, tetapi dia mempunyai magnet untuk lebih lekapan yang lebih bagus untuk charging telefon tu. Pada iPhone 12 saja, untuk iPhone 11 tiada. Okey, kedua-dua telefon ini masih lagi menggunakan teknologi Face ID unlock telefon. So kelajuannya adalah lebih kurang sama. Sekali lagi. Okey, dari segi performance ataupun speed penggunaan telefon ini, iPhone 11 menggunakan A13, kemudian iPhone 12 menggunakan A14 Bionic 3rd Gen Neural Engine. So overall performance day to day, aku rasa anda tidak akan merasakan perbezaan dari segi nak buka apps, nak tengok benda-benda yang macam biasalah, seperti tengok social media. Aku rasakan anda tidak akan terasa perbezaan yang sangat-sangat ketara. Okey, sekiranya anda menggunakan telefon ini untuk edit video, disitulah anda akan terasa adanya sedikit perbezaan telefon ini. Okey, sekarang kita pergi ke bahagian kamera, yang mana mungkin ramai yang tunggu tentang keputusan kamera mereka ni macam mana kan. iPhone 12 dan iPhone 11 ni gunakan 12 megapixel ultra wide dan wide camera. Dua-dua ni 12 megapixel. Untuk iPhone 11 mereka menggunakan kamera wide mereka iaitu f1.8. Untuk ultra wide nya f2.4. Kemudian untuk iPhone 12 kamera wide mereka menggunakan f1.6 aperture. Jadi bermakna untuk kamera iPhone 12 ni mereka mempunyai bukaan yang lebih besar untuk menerima lebih banyak cahaya, jadi gambar lebih terang. Manakala untuk ultra wide sama macam iPhone 11, iaitu menggunakan f2.4. So perbezaan yang lebih nyata adalah terdapat pada kamera hadapan, kerana pada kamera hadapan perbezaan dia ialah ianya menggunakan, untuk iPhone 11 menggunakan next generation Smart HDR photo, tetapi untuk iPhone 12 menggunakan Smart HDR 3 photo. So ini adalah mempunyai lebih advance dia punya teknologinya. Dan untuk kamera hadapan ni juga iPhone 12 mempunyai kelebihan pada night mode, di mana iPhone 12 ini mempunyai features night mode dan deep fusion pada kamera hadapannya, manakala untuk iPhone 12 tiada features tersebut. Jadi orang yang nak tangkap gambar, contohnya nak tangkap gambar dalam gelap, selfie, so kamera iPhone 12 ni adalah pilihannya lebih baik berbanding iPhone 11. Kemudian kamera depan ni juga boleh merakam menggunakan HDR video recording, HDR Dolby Vision up to 30 frame per second. So
jika merakam video menggunakan kamera hadapan ini, gambar yang video yang terhasil daripada iPhone 12 ini adalah akan menjadi lebih cantik, lebih colourful, colornya lebih rich berbanding iPhone 11. So sekarang kita pergi balik ke kamera belakang, tetapi kita bincang tentang aspek video. Saya akan letak nanti sampel video dan kamera pada selepas perbincangan tentang kamera ini. Okey, so kedua-duanya boleh merakam 4K pada 24, 30 dan 60 frame per second. Juga boleh 1080p HD video pada 30 frame per second dan 60 frame per second. Dan perbezaan yang paling ketara pada tahun ini yang Apple telah tekankan dalam mereka punya presentation pada hari itu ialah kemampuan video recording, tetapi ada format Dolby Vision, yang mana seperti mana kamera depan, format Dolby Vision akan memberikan video yang direkam daripada kamera ini, kamera iPhone 12 ni sangat cantik. Okey, Dolby Vision ni adalah rakaman HDR, tetapi Dolby Vision adalah lebih tinggi sikit levelnya berbanding HDR yang biasa digunakan untuk telefon-telefon yang lain. Kemudian tambahan baru juga untuk iPhone 12 juga mempunyai night mode time lapse. Okey, so tadi kita dah bincang tentang specs kamera, jadi sekarang aku akan tunjuk korang sampel image dan video lah. So relax dan enjoy the video dan gambar-gambar yang aku tunjuk ni. Okey, sekarang saya menggunakan iPhone 12 kamera hadapan dengan menggunakan 4K 60 frame per second. So sekarang saya akan menghadap ke matahari. Telefon ni akan menghadap matahari, so anda boleh tengok kualiti dia. Okey, lepas ni saya akan menggunakan iPhone 11 pula. Okey, sekarang saya menggunakan iPhone 11 dengan menggunakan 4K 60 frame per second. Dan sekarang saya menghadap matahari. Okey, saya akan pusing. Okey, telefon pula menghadap matahari. So beginilah kualiti dia. Okey, kali ini saya menggunakan iPhone 12 dengan 4K 60 frame per second. Buat pengetahuan anda, sekarang hari hujan . So sekarang saya menggunakan iPhone 11 dengan 4K 60 frame per second. Daddy, Sina makan ni. Sina makan ni loh. Daddy ambil Sina makan ni. So sekarang saya menggunakan iPhone 12. So sekarang saya menggunakan iPhone 11 dengan 4K 60 frame per second. So sekarang ni matahari di belakang kita, Tu anak saya dah menangis tu.
So kedua-dua telefon ni punya IP68 rating, tetapi untuk iPhone 12 ni ianya mempunyai ketahanan yang lebih tinggi, iaitu 6 meter kedalaman sehingga 30 minit, manakala untuk iPhone 11 hanya mempunyai 2 meter sehingga 30 minit. So iPhone 12 ni adalah mempunyai ketahanan air yang lebih tinggi lah. Tetapi suka saya ingin ingatkan kepada semua pengguna, Apple tidak akan menanggung kerosakan-kerosakan yang berpunca daripada masuk air. Okey, kemudiannya kita akan membandingkan iPhone kedua-dua telefon ini dengan model-model telefon yang lain. Contoh yang pertama, saya ambil iPhone 11 Pro. iPhone 11 Pro saiznya lebih kecil banding dengan iPhone 11. Bandingkan pula dengan iPhone 12. Okey, so iPhone 12 adalah sedikit lebih panjang, lebih besar. Okey, nampak ya? Lebih besar sikit. Kemudian terbandingkan dengan iPhone 11 Pro Max. So bandingkan pula dengan iPhone 12 Pro Max. So ini adalah sekadar anda mendapat bayangan sekiranya saiz telefon adalah menjadi satu faktor yang antara anda memang betul-betul akan consider dalam membeli telefon. So diharapkan dengan comparison yang saya lakukan ini boleh membantu anda membuat keputusan. Okey, so disebabkan iPhone 12 ini adalah lebih baru berbanding iPhone 11, jadi kebarangkalian besarnya iPhone 12 akan dapat update yang lebih lama. Paling tinggi pun setakat ini mereka boleh janji, so setakat ini update ni yang dijanjikan oleh Apple adalah 5 tahun. Jadi iPhone 11 ni boleh lagi bertahan 4 tahun. Tetapi ini adalah bergantung kepada polisi Apple lah. Sekiranya mereka ubah, mungkin jadi boleh lama, mungkin phone ni boleh pakai sampai 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun, kita pun tak tahulah. Secara konklusinya, aku rasa sekiranya anda sekarang menggunakan iPhone 11, secara jujurnya aku rasa adalah upgrade kepada iPhone 12 ni adalah tidak perlu, kerana perbezaannya adalah aku rasa adalah sikit lah, skrin kan, kamera depannya, dan aku rasa mungkin perlu tunggu dalam setahun atau 2 tahun lagi lah untuk update. Tetapi sekiranya memang ada bajet dan engkau memang jenis yang suka pakai latest and greatest pada setiap tahun, kau yang pecinta Apple, ada duit lebih, so disarankan teruskan saja upgrade pergi ke iPhone 12 ataupun iPhone 12 Pro, 12 Pro Max. Okey, sekiranya anda sekarang menggunakan iPhone 6, iPhone 6s yang memang dah hujung-hujung nyawa dah, okey, dan kemungkinan tak dapat update dah, iPhone 7 dan mungkin juga iPhone X, aku sarankan sekiranya nak update dan memang betul-betul on the budget, aku rasa iPhone 11 ni memang pilihan yang masih lagi terbaik, kerana dengan price-nya yang sekarang baru saja turun, macam aku cakap tadi, bermula dengan 2,899 untuk 64GB. Aku rasa harganya adalah sangat kompetitif, sangat-sangat kompetitif dengan apa yang kau dapat berbanding dengan telefon-telefon jenama Android yang lain. Aku rasa ini adalah antara the best phone dalam harga yang tersebut, harga dan lingkungan harga. Tetapi kiranya anda memang ada bajet, iPhone 12 ni memang pilihan yang seperti mana aku rasa terbaik lah. Kerana ianya, senang cakap, ianya ada prosesor yang lebih latest, skrin yang lebih cantik, kamera depannya lebih bagus, dan ada kamera belakangnya, video recordingnya boleh merakam menggunakan format HDR Dolby Vision. So tetapi
ianya adalah sedikit mahal berbanding dengan iPhone 11. Jadi aku berharap dengan video yang aku tunjuk kat sini, perbandingan antara video ini, aku harap ianya dapat membantu korang untuk membuat keputusan sama ada nak beli iPhone 11 ataupun iPhone 12. Ok, so sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe video aku.